Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh as-safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la ilaha illa halik. Salatullahi wa salamuhu ala habibina al-mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa man istanna bisunnatihi wa man ihtada biqudwatihi wa man istahada bijihadihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Amma ba'd. Yang saya hormati pengacara majlis Al-Fadil Imam Sufyan, yang dimuliakan Al-Fadil yang berbahagia Tuan Haji Roslan bin Siddiq selaku pengurusi Masjid Rawdatul Jannah Taman Damai Jaya, yang berhormat Datuk Pandak bin Haji Ahmad selaku yang berhormat Adun bagi Kota Iskandar, dan untuk pengetahuan YB, kita punya ahli panel dan moderator adalah di kalangan penduduk Kota Iskandar. Walaupun kalau saya mengundi di Bandar Baru Udang, tapi penduduknya di Taman Universiti. Dan yang saya hormati, sebagaimana tadi yang disebut oleh pengurusi masjid, wakil daripada Ketua Balai Nusa Bistari, wakil daripada Jabatan Penerangan, wakil daripada Jabatan Perpaduan, kepada Tuan Imam AJK Masjid Rawdatul Jannah, kepada hadirin hadirat, mukminin mukminat, ayah ibu, adik kakak, abang-abang yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertama-tama syukur pada Allah, pada hari ini, pada siang tadi kita dapat menyambut sambutan Maulidur Rasul. Saya ingatkan cuma anak-anda tuanku yang berangkat di daerah 5 daerah yang terpilih. Kalau saya di daerah Kota Tinggi tadi, saya berarak bersama dengan Tunku Putra, Tunku Abu Bakar Al-Haj, dan Datuk Pandak bersama dengan Tunku Temenggung, Tunku Idris, dan di Pekat Negeri bersama dengan Tunku Ismail, Tunku Mahkota Johor, di daerah Batu Pahat bersama dengan Tunku Panglima, Tunku Abdul Rahman. Jadi seluruh anak anda yang putera semuanya berangkat ke daerah-daerah untuk berarak bersama. Jadi bukan hanya duduk di masjid, bahkan berarak daripada tempat ke masjid lebih kurang 1 kilometer lah setiap daerah. Kalau di Mersing, bahkan naik bukit lagi nak sampai ke daerah Mersing. Jadi ramai juga yang semput lah. Tapi saya tengok anak anda kerabat-kerabat diraja semuanya steady. Dan kami di Kota Tinggi dengan Tunku Putra lagi laju dia jalan. Kesian orang belakang. Jadi Tunku Putra jalan laju. Rupanya Damai Jaya juga berangkat juga berarak. Atau cuma tak adalah kerabat diraja yang iring sama. Tapi ini kata-kata semangat kita menyambut bulan kelahiran Nabi SAW. Kita sambut Maulidur Rasul. Jadi kita dah bermula daripada pagi acaranya dengan pelbagai pertandingan demi pertandingan. Dan yang terakhir tadi adalah makan biryani. Itu yang terakhir. Jadi mudah-mudahanlah dengan makan yang kita makan tadi tidak menyebabkan kita tertidur dalam forum ini. Jadi insya-Allah, jadi kami datangkan ahli-ahli panel yang hebat. Jadi saya berbincang dengan pengurusi, saya berbincang dengan AJK untuk memanggil dua-dua ahli panel ni. Kenapa? Kerana saya kuliah kat sini kurang lebih 12 tahun, sejak daripada 2010. Jadi saya rasa kalau saya cakap ni ramai bosan dah. Asyik Ustaz Luqman je. Dahlah ceramah tiap-tiap subuh, tiap-tiap minggu subuh dulu kan? Dan buka speaker pula. Dia punya masjid, dia punya bagusnya buka speaker. Dan dah berapa kali dah ceramah maulid dipanggil saya juga dengan ahli panel yang lain. Jadi hari ini kami datangkan ahli panel yang hebat, yang bajunya sama kan? Mereka merancang untuk baju sama meninggalkan moderator. Jadi nampaknya inilah kita kan, orang yang terasing.
tetapi nampaknya diapit oleh dua ahli panel yang cukup kacak, yang cukup handsome. Jadi saya bukan hendak memanjangkan kalam, cuma kita kena ambil semangatlah. Sebelum saya bertanya kepada Ustaz Halim Shah, saya suka untuk membacakan satu daripada apa yang disebutkan oleh Habib Umar bin Hafiz Allah dalam maulidnya Adiyaul Lami' fi Maulid Nabi Syafi', menyebutkan qad basyarat Suwaibatu sayyidaha Aba Lahabin a'taqaha farhana lam yansah halikuna lahu farhatahu bil Mustafa wa bihadzal hadits atana anna al-'adaba muhaffafun fi kulli isnaini bi farhatihi li farhatihi wafana haza ma'al kufri fa kaifa bi farhatin min zi fu'adim tala imana. Jadi Habib Umar bin Hafiz menyebutkan, sesungguhnya apabila dia beritahu kepada Abu Lahab bahawa telah lahirnya anak daripada Aminah bintu Wahbin namanya Muhammad, maka ketika itu dengan sebab kegembiraan Abu Lahab, maka dia telah memerdekakan akan hambanya bernama Suwaibah Al-Aslamiyah. Jadi Suwaibah hamba kepada Abu Lahab. Dia cakap dengan Abu Lahab, wahai Abu Lahab, kamu dapat anak saudara lelaki. Maka ketika mana itu gembiranya sangat Abu Lahab sampai dia merdekakan akan hambanya. Maka dengan sebab dia merdekakan itu, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan tersebut. Gembiranya dengan kelahiran Nabi Muhammad pada hari Isnin, sekali gembiranya Abu Lahab, Allah tidak pernah melupakan kegembiraan tersebut. Sehingga walaupun Abu Lahab disebut dalam surah Al-Masad tentang dia dicelakakan oleh Allah, 10 tahun sebelum dia wafat, sebelum dia meninggal, Allah telah celakakan dia ketika mana Rasulullah naik di satu bukit. Rasulullah menyatakan bahawa inni rasulullahi ilaikum, aku adalah rasul kepada kalian. Maka bangkit Abu Lahab, dia kata apa? Dia kata, ya Muhammad tabballak, celakalah kamu. Alihaza jama'tana, adakah kerana ini kamu himpunkan kami? Sampai Abu Lahab yang dahulunya cinta kepada Rasulullah bawa wahyu, dia kata apa? Dia kata tabballak, celakamu wahai Muhammad. Maka terus Allah turunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi nak tunjuk bahawa ini satu manusia yang Allah telah celakakan, tetapi dengan sebab kegembiraannya kepada Rasulullah, walaupun dia masuk api neraka, tapi setiap hari Isnin Allah akan ringankan dia punya azab. Maka Habib Umar menyatakan, kalaulah ini Allah ringankan kepada golongan kafir yang memang tak beriman kepada Rasulullah, bahkan memang dimasukkan ke dalam neraka, kaifa bi farhatin min dhi fuadim tala imana. Dan bagaimana kepada hati kita yang hari ini kita berarak, kita mengalunkan selawat, yang helwanya, yang musliminya, yang anak-anak di sekolah agamanya, sekolah kebangsaannya berarak melaungkan selawat kepada Rasulullah. Maka kalau itu kita lafazkan, kita alunkan dengan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul, maka lebih lagi Allah mengharamkan kita azab daripada api neraka. Mudah-mudahan begitu. Jadi dengan sempurna itu Ustaz Halim, kita nak masuk sesi kita pada malam hari ini. Jadi sebagaimana tadi ayat yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya ayat 107, kan saya baca daripada permulaan, Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sesungguhnya kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk beri rahmat kepada sekalian alam. Jadi mungkin Ustaz boleh beri kita faham sama-sama, Ustaz, apakah sebenarnya maksud daripada firman Allah pengutusan Rasulullah sebagai rahmat kepada semesta alam. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Al-Fadil Ustaz Luqmanul Hakim, sahabat panel Dr. Johazrin Junaidi, Ibu Bapak Datuk, Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, sahabat-sahabat daripada luar kawasan dan dalam kawasan, dan semuanya yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, rahmat, soalannya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sejak lahir kita dah tahu, dah dengar tentang perkataan rahmat, dan Nabi
sallallahu alaihi wasallam diutuskan adalah rahmatan lil alamin. Rahmat ataupun yang mudah kita sebagai orang awam faham adalah sebagai tanda kasih sayangnya Allah kepada seluruh alam. Jadi Rasulullah diutuskan kepada kita tanda ataupun ayat, tanda yang besar yang kita kena rasa bahawa itulah tanda kasihnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tidak perlu kita tercari-cari contoh yang lain. Tak perlu kita mencontohi benda-benda yang lain. Tak cari jalan yang benar macam mana. Tetapi jalan yang benar, jalan yang betul menuju ke syurga, sebagaimana yang Nabi SAW sebut, tidak ada jalan ke syurga kecuali semuanya telah aku beritahu, dan tidak ada jalan yang ke neraka kecuali semuanya telah aku beritahu. Tuan-tuan yang kasih Allah, rahmat ni kasih sayang Allah. Semua dapat rahmat, bukan saja manusia, bukan saja orang Islam, bahkan semua makhluk. Tuan-tuan kasih Allah, setiap malam kita baca. Yang bacalah, yang tak baca tak juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum. Apakah kamu tidak melihat burung yang di atas kamu? Malam-malam memang tak nampak burung tu kan. Dia malam, burung tak ada. Waktu siang jadi ada. Tengok di atas kamu. Awalam yarau ila at-tayr fawqahum saffati wa yaqbid. Dia kembangkan kepak dia, kucupkan kepak dia, sehingga dia mampu untuk terbang. Sebenarnya, adakah dia mampu mengapungkan dirinya di atas, terapung-apung di udara itu? Adakah dengan kembang kucupnya kepak dia? Usaha dia tu? Tak. Allah sebut, ma yumsikuhunna. Tidak ada siapa yang pegang dia tu, terapung-apung, illar rahman, kecuali dengan kasih sayang Allah. Kalau tak, banyak burung terlepas. Tak nampak? Tak ada burung terlepas, kan? Itu semua dan tanda kasih sayang Allah. Maka bila Allah suruh tengok atas, tengok sungguh. Esok bila petang atau pagi, tengok burung-burung, dia pergi cari makan dan balik kekenyangan tu, maka kita pun tengok, inilah tanda kasih sayang Allah. Tak jatuh dia. Gitu. Itu yang terapung-apung di atas udara. Ma yumsikuhunna illar rahman. Tak ada siapa yang selamatkan dia, terapung dia, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda rahmat kasih sayang Allah. Boleh tengok kita dekat mana? Dekat lautan. Macam mana kapal boleh terapung? Adakah dengan kehebatan pencipta dia? Kehebatan orang-orang yang merangka macam mana, yang berat, yang ringan, yang nak ada ruangan udara supaya kapal itu terapung? Tak. Wa inna sya' nughriqhum fala sarikha lahum wala hum yunsarun. Kalau kami nak, kami boleh tenggelamkan mana-mana kapal. Kapal Nabi Nuh pun kami boleh tenggelamkan, kata Allah. Kapal manusia macam mana pun kami boleh tenggelamkan. Yang terapung-apung di lautan itu kami boleh tenggelamkan. Allah selamatkan dia dengan apa? Dengan sifat kasih sayang Allah. Illa rahmatan minna wa mata'an ilahi. Allah terapungkan kapal yang berjaya menaik, kita pergi haji kadang-kadang, naik kapal laut dulu dan sebagainya, adalah kerana kasih sayang Allah. Jadi kalau kita tengok kapal yang terapung-apung di atas lautan, kita sebut subhanallah. Itulah tanda rahmat kasih sayang Allah. Allah sebut dalam Quran supaya kita ingat. Yang tak sebut, tak ingatlah kita. Yang sebut pun kita tak ingat. Iaitu kapal yang berada di atas lautan, tanda kasih sayang Allah. Adakah kehebatan pembuat kapal tu? Bukan. Adakah kehebatan burung tu? Tak. Tetapi dengan rahmat kasih sayang Allah. Bukan saja di dunia, bahkan di hari akhirat. Faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapakah yang boleh menyelamatkan orang-orang yang ingkar perintah Allah daripada azab neraka dekat akhirat? Tadi kat dunia, yang kapal laut kat dunia, rahmat kasih sayang Allah sudah ada. Burung di atas udara, Allah dengan rahmatnya. Tetapi di hari akhirat, faman yujirul kafirina min azabin alim. Siapa yang boleh menyelamatkan orang-orang kafir yang ingkar perintah Allah daripada azab neraka? Ada orang boleh selamatkan dia? Tak boleh. Siapa yang boleh? War-Rahman. Amanna. Kul huwar-Rahman. Dialah Ar-Rahman yang boleh menyelamatkan. Jadi tuan-tuan kasih Allah, pastinya kita kena mengharap akan rahmat kasih sayang Allah. Di dunia, satu Allah bagi, 99 lagi nanti di hari akhirat. Satu ni pun kita dah bertaburan, dikongsi bersama seluruh makhluk Allah yang berkasih sayang. Subhanallah. Tu kongsi rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan,
semasa kita hidup, kita perlukan rahmat kasih sayang Allah. Burung pun perlu. Orang yang berlayar di atas lautan perlu. Apatah lagi kalau kita nak meninggal dunia, perlu. Dalam kitab apa ni, tak ingat tak saya, Ustaz Jo ingat kot. Apa ni, kitab Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, apa ni, Syekh apa tu, Ustaz Sirajuddin Abbas, yang kecil biasa orang tengok tu. Dia kata apa? Orang yang berdosa besar, orang yang berdosa besar. Ini kalau tuan-tuan ada dosa lah. Kalau yang tak ada dosa tak apa. Yang tak ada dosa, okey, Ustaz cerita, kami tak dengar. Kami tak ada dosa. Yang ada dosa boleh dengar. Siapa yang ada dosa, dia mati. Kalau orang yang tak ada dosa, dia mati membawa pahala sahaja, senang. Rahmat kasih sayang Allah sudah tentu pada dia. Dia masuk neraka tanpa hisap. Nak hisap apa? Dosa tak ada. Tetapi yang berdosa, bagaimanakah keadaan orang yang berdosa lepas dia mati? Siapa yang boleh menyelamatkan dia? Dia berdosa, bawa pahala, bawa dosa, mati dia. Macam mana? Kalau masih terlebih, ketuk meja ke apa, buat syarat cubit ke, kadang-kadang cakap terlepas pandang. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, apa cakap tadi? Lepas mati, bawa dosa, pahala bawa ke? Bila nanti di hari kiamat, setiap dosa akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang menyelamatkan pendosa itu, maka ulama ahli sunnah kata keberangkaliannya 3. Mungkin orang yang berdosa ni, dan dia bawa pahala, bawa dosa juga, dia mati. Keberangkalian untuk dia 3. Kepastiannya hanya pada Allah. Tetapi kita hanya keberangkalian melihat hadis Nabi SAW. Apakah nasib orang ini? Dan mungkin kita di antaranya. Ada pahala banyak, tetapi 2, 3, 4 mungkin banyak juga dosa yang tak sempat nak diampunkan oleh Allah SWT. Kita bertemu dengan Allah. Maka yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala, kemungkinan yang pertama ulama kata dia diampunkan oleh Allah seluruhnya dengan rahmat kasih sayang Allah. Dengan kasih sayang Allah ni, rahmat ni, maka Allah ampunkan semua. Ya Allah, aku masuk dalam neraka, aku banyak dosa ya Allah, aku perlu dihisap tak? Semua dosa-dosamu yang tertinggal yang belum aku ampunkan, semua telah aku ampunkan dengan rahmat kasih sayang Allah. Jadi burulah rahmat kasih sayang Allah dalam dunia. Caranya nanti Ustaz Jo boleh tunjukkan. Moderator tak bagi soalan, aku dah bagi soalan dulu. Jadi tuan-tuan kasih Allah SWT. Saya cakap Ustaz Loman bagi soalan objektif je, senang. Boleh jawab A, B, C je. Jadi tuan-tuan kasih Allah, keberangkalian yang pertama, mudah-mudahan semua di sini dapat rahmat kasih sayang Allah SWT, masuk syurga. Amin. Diampunkan seluruh. Bukan senang ni tuan-tuan, tetapi yang nak mengharapkan rahmat kasih sayang Allah, yang tak harap Allah tak bagi. Kemudian keberangkalian yang kedua, Allah ampunkan seluruh dosa dia. Semua dosa Allah ampunkan dengan syafaatnya Nabi SAW. Sebab Allah dah izinkan. Pemberi pertolongan hanya Allah, tetapi Allah dah beri keizinan. La yashfa'u indahu illa biiznih. Tak ada beri syafaat kecuali dengan izin Allah. Allah beri izin pada Nabi untuk beri syafaat. Maka yang perlu kita harap cari rahmat kasih sayang Allah. Maksud dah tahu dah. Semua dah tahu rahmat kasih sayang Allah. Cuma nak cari rahmat itu dalam dunia, apatah lagi dari akhirat. Sebab rahmat itulah punca kita boleh selamat. Dan keberangkalian yang ketiga kita takut. Yang Bapak Datuk, semua yang hadir, yang 3 ni kita takut. Yang ketiga, apa dia? Dengan dosa tu Allah rendam dulu dalam api neraka. Dibasuh dulu dalam api neraka. Habis beribu tahun, jutaan tahun, satu lepas satu dosa. Dosa dengan suami habis, dosa dengan anak selesai, dosa dengan mak pula, dosa dengan keluarga, dosa dengan jiran, satu. Dah habis, barulah mereka dimasukkan ke syurga juga dengan rahmat kasih sayang Allah. Cuma lambat. Agak-agak nak yang mana? Nak yang mana? Maka burulah rahmat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala, satu saja yang Allah, bukan banyak, tetapi satu yang saya nak sebut pada malam ini. Cara untuk bertemu dengan Allah, dapat rahmat kasih sayang. Allah dah sebut dah. Setiap Jumaat kita baca ending ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap bertemu dengan Tuhan dia dalam keadaan dia mendapat rahmat kasih sayang. Kalau nak dapat kemurkaan senang. Kan? Temu nak dapat kemurkaan. Jadi Abu Jahal kan? Tapi nak dapat bertemu dengan Allah, nak dapat kasih sayang Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang dia berharap
untuk mendapatkan rahmat kasih sayang Allah ketika bertemu Allah, falyamal amalan soleh. Maka beramallah amalan soleh. Mungkin saya tahu amal soleh yang saya tahu, saya buat. Tuan-tuan tahu yang lain, saya tak tahu. Tuan-tuan buat apa yang kita tahu. Asal tahu itu sahih, asal itu daripada Nabi, buatlah. Mudah-mudahan ia menjadi bekal supaya kita dapat rahmat kasih sayang Allah di muka bumi dan juga di hari akhirat ketika bertemu dengan Allah. Jadi senang cerita, maksudnya rahmatan lil alamin, bukan sahaja manusia, bahkan seluruh alam mendapat kasih sayang, tanda kasih sayang Allah dengan penurunannya, dengan pengutusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mampu saya jawab buat pusingan pertama ni. Jadi Ustaz Jo dah senyum-senyum nak jawab. Jadi mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dulu, wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan jazak kepada Al-Fadil Ustaz Halim Shah selaku pendidik di SMK Kangkang Pulai. SMK Kangkang pendidik dan juga ketua musyrif ataupun bahasanya ketua mutawif kepada Kembaru Umrah JDT. Jadi maksudnya Ustaz Halim Shah ni seorang yang dah banyak tempat sejarah, terutama tempat yang pernah dilawati dan disinggahi oleh baginda Rasulullah, telah beliau singgah juga. Jadi ini tokoh kita yang telah membicarakan berkaitan dengan rahmat dari sudut yang berbeza. Biasa kita dengar sudut rahmat ni berbeza, tapi Ustaz Halim Shah bawa sudut rahmat untuk kita masuk syurga Allah. Benarlah apa sabdaan Nabi Rasulullah menyatakan, la tadkhulu ahadakumul jannata illa man rahimallah. Tidak ada salah seorang daripada kalian akan masuk syurga kecuali dengan rahmat kasih sayang Allah. Maka sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, kamu pun tak akan masuk syurga tanpa rahmat daripada Allah? Maka Rasul kata, walau ana, aku pun tak akan masuk syurga kecuali dengan rahmat daripada Allah. Jadi kerana itu kita sangat mengharapkan rahmat kasih sayang daripada Allah. Dan kita semua, saya yakin, memang semua ada dosa. Tadi Ustaz Ali kata kalau tak ada dosa, tak payah dengar lah. Tapi kita semua ada dosa. Jadi oleh kerana kita ada dosa, kita nak berada di sini untuk dapat rahmat kasih sayang daripada Allah. Dan juga disebutkan bahawa Rasulullah itu beri rahmat kepada sekalian alam. Maksudnya semua sekali. Maksud alam, masiwallah, apa selain Allah. Yang Allah sahaja bukan alam, selain Allah itu alam. Rasulullah beri rahmat kepada semua. Sebab itu ketika dalam peristiwa perang Uhud, kan Ustaz Halim Shah kalau cerita di perang Uhud, di Jabal Uhud, pasti biasanya kadang-kadang jemaah dengar kisah itu pun menangis. Kita kadang-kadang dengar dekat masjid kita pun menangis, apatah lagi dengar dekat Uhud, lebih terasa dia punya kisah. Bagaimana apabila Rasulullah cedera parah, Rasulullah luka sehingga darah Rasulullah mengalir daripada badan dan jasad tubuh baginda Nabi SAW, sampai sahabat minta kepada Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, doalah kepada Allah semoga Allah hancurkan tentera kafir di Uhud. Apa jawapan daripada Rasulullah? Rasulullah kata, Allah tak utuskan aku untuk beri laknat, tapi Allah utuskan aku untuk beri rahmat. Rasulullah tak doa untuk kecelakaan walaupun Rasulullah sedang cedera. Ini kita kata rahmat kasih sayang daripada Rasulullah. Jadi dengan sebab rahmat kasih sayang daripada Rasulullah, Ustaz Jo Hazrin, kan, Ustaz Dr. Jo Hazrin tadi, Haji Roslan ada sebut tentang kerjasama untuk bangunkan masjid ni dengan pihak UTM. Ini pendidik UTM. Tapi dia kata dia tak tahu pun tentang cerita tu. Lepas ni kena bisik lebih sikit lah. Mungkin nanti UTM akan menyumbang lebih. Jadi Ustaz Dr. Jo Hazrin Junaidi nampak tokoh handsome, segak. Jadi kita lihat Rasulullah seorang yang sangat segak. Kalau Ustaz Jo Hazrin segak, Rasulullah jauh lebih segak. Bukan merendahkan, tidak, tapi segak Rasulullah. Jadi kerana kesegakan Rasulullah bukan hanya segaknya pada luaran, bahkan segaknya Rasulullah pada dalaman. Jadi Allah telah berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 12. Allah kata, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah kami jadikan pada diri Rasulullah contoh ikutan yang terbaik. Jadi boleh Ustaz ceritakanlah kepada kami, mungkin boleh kaitkan juga dengan apa yang Ustaz Halim sebutkan tentang rahmat, untuk kenapa kita selaku umat manusia, khusus umat baginda Nabi SAW, mesti dan wajib menjadikan Rasulullah sebagai contoh dan teladan. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih yang saya kasihi saudara moderator saya Al-Fadil Ustaz Luqman Al-Hakim, sahabat panel Al-Fadil Ustaz Halim Shah,
Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, daripada tadi bila saya pandang ke kanan ni, tengok Ustaz Alim cakap, tengok Ustaz Luqman bercakap, saya lupa saya ni ahli panel. Rasa macam kita pun pendengar jugalah. Kalau boleh nak turun dengar, tapi dah terduduk ke atas, terpaksa lah bercakap juga. Lagi-lagi bila dah diajukan soalan. Begitu juga yang saya kasihi tuan-tuan Imam, tuan-tuan Bilal, Wali Datuk, tuan pengerusi, para ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan, para jemaah muslimin, muslimat, guru-guru, hadirin, hadirat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menarik apa yang disebutkan oleh Al-Fadhil Ustaz Halim Shah tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat kepada salah satu kuliah saya pada minggu lepas, tuan-tuan. Saya mengajar kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasayil Imaniyah, nasihat agama, wasiat iman, Imam Habib Abdullah Al-Haddad. Dalam kitab tersebut yang kami bicarakan pada pertemuan yang lepas, tuan-tuan, tentang salah satu cara untuk mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bila Ustaz Luqman tanya tentang kita mencontohi Nabi, saya terus teringat kepada perkara yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dibuat oleh Nabi SAW. Nabi akan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala aktsara min 70 marrah, lebih banyak, ataupun bahasa kita selalu kita sebut tak kurang daripada 70 kali. Kalau saya salah, Ustaz Luqman, Ustaz Ali betulkan ya. Subhanallah. Begitu juga dalam riwayat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahawa Nabi SAW beristighfar dan bertaubat kepada Allah tak kurang 100 kali, mi'atal marrah, dalam satu majlis. Dan ini semua adalah antara cara untuk kita sebagai umat Nabi SAW meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab rahmat yang diterangkan oleh Ustaz Halim tadi ialah kasih sayang Allah. Kasih sayang bukan sahaja di dunia, bahkan lebih-lebih lagi kita perlukan di akhirat. Nak supaya Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ke atas kita dengan rahmatnya dan menyelamatkan kita daripada diazab dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita sedih, tuan-tuan dan puan-puan, bila dengar ada orang kata tak apalah, selagi mana aku mengucap, kalau kena celup dalam neraka pun hujung-hujung masuk syurga juga. Ini kita risau. Ada orang boleh cakap macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Na'udzubillahi min zalik. Dan tadi Ustaz Alim, Ustaz Luqman pun mengulang apa yang disebut oleh Ustaz Alim tadi, bahawasanya kalau orang yang tak berdosa tak payah ambil indahlah tentang benda ni. Tapi kita semua abdul muznib, kita ada dosa-dosa kita, kecil ke besar, na'udzubillah, sengaja na'udzubillah ataupun yang tidak sengaja. Teruskanlah kita minta ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dapat menggapai rahmat Allah Subhanahu wa taala, membolehkan kita selamat daripada azab dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam doa kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita minta baik di dunia, baik di akhirat, yakni masuk syurga. Tapi kenapa ada sebut juga hujung tu wa qina adzabannar? Sebab kita tak nak langsung disentuh oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala, azab yang sangat-sangat pedih. Jadi mudah-mudahan, tuan-tuan, saya doakan di permulaan kalam ini agar kita semua diselamatkan oleh Allah dengan rahmatnya daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi ditanya kepada saya, tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, tentang kenapa kita kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun, sebagai qudwatun, sebagai contoh dan sebagai model ataupun ikutan. Kalau Ustaz Alim kata tadi kita minta soalan objektif ABCD. Kalau jawapan ABCD-nya, tuan-tuan, kenapa kena ikut? Sebab baginda adalah Rasulullah. Sekian. Boleh ke kita? Tak boleh. Jadi kena urai sikit lah, insyaAllah. Cepat sangat balik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmat Allah, tadi Al-Fadhil Ustaz Luqman Al-Hakim ada menyebut firman Allah daripada surah Al-Ahzab ayat yang ke-21, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Dekat situ dah ada dah pembayang seperti yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Halim Shah. Allah mengatakan sesungguhnya laqad kana lakum, bagi kamu, fi Rasulillah, pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, uswatun hasanah, contoh ikutan yang terbaik.
Maknanya tidak ada contoh yang lebih baik daripada Nabi SAW. Kita nak ikut siapa lagi tuan-tuan? Dalam semua hal. Michael H. Hart tuan-tuan, orang putih, dia bukan orang Islam, tetapi bila dia membuat kompilasi tuan-tuan, 100 most influential people in history, buku beliau yang cukup masyhur, cukup terkenal, 100 individu yang paling berpengaruh dalam sejarah. 100 orang tuan-tuan dan puan-puan dihimpunkan, maknanya daripada berbilion manusia. Dia kumpul, dia iktiraf 100 orang ini paling berpengaruh dalam sejarah. Dan siapa agaknya yang pertama sekali diletakkan ranking nombor 1 tuan-tuan? Ranking nombor 1 ni maknanya Johan lah, juara yang boleh menjadi contoh dalam segenap aspek. Sebab ada orang ni tuan-tuan, dia boleh jadi contoh dari aspek misalnya pentadbirannya. Ada orang boleh jadi contoh dari aspek kekeluargaannya. Tetapi orang yang nombor 1 ni tuan-tuan dan puan-puan, pastinya dia boleh dicontohi dari segenap aspek. Dan begitulah juga yang diulas oleh penulis buku ini. Siapakah dia tuan-tuan? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang bukan Islam jadikan Nabi sebagai contoh, meletakkan Nabi sebagai orang yang paling berpengaruh, maksudnya boleh diikuti dan dicontohi. Pelik bin ajaib kalau orang Islam, kita tuan-tuan dan puan-puan, orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tak mahu mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat tadi tuan-tuan, Nabi itu adalah contoh ikutan yang terbaik untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Siapa yang berharap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, macam yang disebut oleh Al-Fadhil Sahlim tadi. Hari Jumaat kita baca tuan-tuan ayat 110 surah Al-Kahfi. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Siapa yang berharap nak jumpa dengan Allah SWT, nak masuk syurga Allah SWT, ikut siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, daripada ayat itu pun kita dah fahami bahawa jawapan kepada soalan kenapa kita nak contoh Nabi SAW, sebab Nabi adalah contoh ikutan yang terbaik. Sebab kita nak dapat peluang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Rasulullah, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam kereta tuan-tuan, sebenarnya saya dengan Ustaz Alim ni tak sengaja pakai baju sama. Dah janji nak naik kereta sama-sama, saya pun pergilah rumah Ustaz Alim. Kami selang satu lorong ni tuan-tuan. Ustaz Alim lorong 6, saya lorong 7, Taman Pulau Indah. Seruk apa tak nak sebut, nanti kena serbu Ustaz. Rumah Ustaz Alim lah, rumah saya orang tak datang. Jadi tuan-tuan, saya datang rumah Ustaz Alim, nampak Ustaz Alim tunggu. Rumah Ustaz Alim ada gazebo, boleh duduk kat depan. Rumah saya duduk atas lantai tuan-tuan, kalau duduk kat luar lah. Ustaz Alim pun datang, masuk dalam kereta tuan-tuan, baju sama. Allahu Akbar. Dan kami ada satu persamaan malam ni berbanding dengan Ustaz Luqman. Selain daripada design dan warna jubah yang berbeza tuan-tuan, saya dan Ustaz Alim dua-dua dah tak boleh nak butang atas. Ustaz Luqman masih segak dan boleh butang. Subhanallah. Jadi segak-segak Ustaz Luqman, tetap lebih segak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang balik. Subhanallah, gura-gura jangan marah. Tengok Ustaz Luqman senyum memang handsome lah. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi sebab untuk kita mencontohi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Saya teringat satu hadis daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, riwayat Imam Asy-Syirazi. Beliau mengatakan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita, addibu auladakum ala thalathi khisal. Ajar anak-anak kamu 3 sifat. Tiga ciri yang perlu ada pada diri seseorang. Pertama, hubbi nabiyikum, cinta kepada nabi kamu. Kedua, hubbi ahli baiti, cinta kepada ahli keluarganya. Dan yang ketiga, hubbil Quran, cinta kepada Al-Quran. Jadi kita faham tu tuan-tuan, cinta Nabi, cinta ahli keluarga Nabi, cinta kepada Al-Quran. Jadi bila kita nak menggalakkan supaya anak-anak kita cinta kepada Nabi SAW, nombor 1 orang yang nak galakkan ni tuan-tuan dan puan-puan, dia sendiri kena cinta Nabi SAW. Tak boleh jadi macam pepatah Melayu, ibarat ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Tak jadi tuan-tuan. Tak jadi. Macam saya lah, nak suruh anak pakai serban, saya sendiri kena pakai serban tuan-tuan. Tak boleh kita tak pakai serban. Kita nak suruh anak kita pakai serban contohnya. Kita nak ajar anak kita solat, nak suruh anak solat. Tuan-tuan cuba bayangkan, pukul 7 ada drama apa Ustaz sekarang? Allah SWT. Saya pun lupa hari itu macam ternampak iklan ada tajuk, tapi saya tak boleh nak ingat tajuk tu.
Sebab cerita cinta-cinta ni lemah sikit. Kita dah lama meninggalkan zaman tu. Ustaz Alim lah. Tadi ada banyak benda sembang dengan Ustaz Alim dengan kita, tapi tak apalah, saya tak dedahkan kat sini sebab dia lah tuan-tuan puan. Bahaya nanti. Ada orang memerhatikan Ustaz Alim dari rumah Ustaz. Nanti kan saya hantar balik, Ustaz Alim kata tuan-tuan rumah Ustaz boleh nak tidur malam ni. Satu hal pula. Tak mahu Ustaz Alim ni gurau-gurau juga. Baik. Astagfirullahaladzim, terlebih gurau lah tuan-tuan dan puan. Baik, mencintai Nabi SAW. Kita bayangkan, kita tengah tengok, na'udzubillah lah, tengah tengok drama pukul 7. Maknanya memang tak pergi masjid lah tuan-tuan. Maghrib 6.55 kan. Kalau pukul 7 masih tengok drama, memang tak pergi masjid lah. Suruh anak, pergi masjid semayang. Jadi ke tidak tuan-tuan? Memang tak jadi. Sebab apa? Kita belum beramal dengan apa yang kita sebutkan tersebut. Jadi faham kita terhadap apa yang disuruh supaya mengajar anak-anak mencintai Nabi SAW. Nombor satu, kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kena ada rasa cinta kepada baginda Nabi SAW. Jadi panjanglah kalau kita nak cerita tentang bagaimana kita nak mencintai Nabi. Kita kena kenal Nabi SAW. Jangan sampai lalu depan masjid malam 12 Rabiul Awal, ni ada apa ni ramai-ramai ni, tak tahu 12 Rabiul Awal. Na'udzubillah. 12 Rabiul Awal ada apa? Lagi pelik tuan-tuan. Berat. Kalau kata Ustaz Azhar Idrus, berat nanang. Teruk sangat tuan-tuan, sampai tak tahu. Tanya anak Nabi berapa orang? Sama ramai dengan anak Ustaz Alim, 7 orang. Ke-8 bila Ustaz? 7 je. 7 saja Ustaz kata. Dan begitulah seterusnya, mengenali Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan, saya suka galakkan, bahkan Ustaz Luqman, Ustaz Alim pun selalu sebut benda yang sama tuan-tuan. Dekat rumah kita mesti ada sekurang-kurangnya kitab sirah Nabawiyah untuk kita baca tuan-tuan. Kita bacakan kepada anak-anak. Abah, apa maksud yang disebutkan dalam kitab tu? Abah pun tak apa faham. Apa kata kita pergi masjid, kita dengar Ustaz Alim hurai, Ustaz Luqman hurai, boleh faham insya-Allah. Nampak tuan-tuan? Jadi itu satu cara untuk kita sampai ke masjid, menghadirkan majlis, menghadirkan diri ke majlis-majlis ilmu. Jadi kena ada kitab sirah tuan-tuan. Antara yang cukup masyhur Ar-Rahiqul Makhtub Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri. Dan juga satu lagi tuan-tuan, kena ada kitab Syama'il. Ustaz Luqman, kitab Syama'il Muhammadiyah, saya rasa dah berpuluh kali khatam kot mengajar kat masjid Ustaz. Tengok dah angguk betul-betul. Banyak kali khatam mengajar di masjid-masjid, menceritakan tentang kesempurnaan baginda Nabi SAW. Saya rasa sekarang ni saya feel tuan-tuan, sebab Ustaz Luqman, satu contoh yang Ustaz Luqman suka sebut tentang Rasulullah daripada kitab Syama'il. Dada dengan perut Nabi itu sama rata tuan-tuan. Sekarang ni kalau tengok pun tuan-tuan, saya tengah tahan nafas ni supaya nampak macam sama. Kalau tidak memang tak sama tuan-tuan. Ustaz Luqman dengan Ustaz Alim, Ustaz Luqman tak payah sebab dia memang rata. Ustaz Alim tengah tahan nafas jugalah sebab kami jumpa yang sama. Minta maaf Ustaz, gurau lagi Ustaz. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Jadi kita menghayati Nabi SAW, mencintai Nabi SAW, baru kita boleh ajak anak-anak kita supaya mencintai Nabi SAW. Itulah sebabnya tuan-tuan, kenapa kita kena ikut Nabi SAW? Sebab Nabi suruh kita mengajar anak-anak kita mencintai baginda Nabi SAW. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW juga pernah menyebut dalam hadis yang lain, hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari. Hadisnya panjang, saya ambil sikit tuan-tuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang meninggalkan sunnahku, maka bukan daripada kalangan aku. Kalau kita kata kita tak nak buat sunnah tapi kita nak ikut Nabi, tak jadi juga tuan-tuan. Sebab apa yang dibuat oleh Nabi SAW, macam Ustaz Alim sebut tadi, sahih datang daripada Nabi, kita buat, itu adalah sunnah Nabi SAW. Mencontohi Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW, menjadikan kita dalam kalangan umat baginda Nabi SAW. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, tidak ada lain yang nak kita bawa pulang daripada majlis seumpama ini. Kita nak bawa balik apa dia tuan-tuan? Untuk kita sentiasa mendorong diri kita dan keluarga kita untuk mencintai Nabi SAW dan mencontohi baginda Nabi SAW dalam diri kita, dalam keluarga kita, insya-Allah dalam masyarakat kita. Wallahu ta'ala alam. Harapnya itu menjelaskan apa yang telah ditanyakan tadi. Kalau ada kurang mungkin Ustaz Luqman boleh tambah. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim.
Jazakallah khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Zuhazrin yang pandai dia ambil bola tanggung dia smash balik. Jadi itu kehebatan Ustaz Zuhazrin dalam mengulas dan menjawab soalan. Walaupun soalannya subjektif, tapi nampaknya jawapannya, walaupun kita beri jawapannya 50 markah sebab dia ada soalan lain, tapi dia macam nak bagi markah penuh pada soalan yang pertama. Jadi apa yang disebutkan tadi, sebagaimana juga Ustaz Ali pun sebutkan, akhirnya apa yang kita mengharapkan kepada kita mencontohi Rasulullah, mengikuti Rasulullah adalah kerana kita yarju liqa Allah. Kita sangat mengharapkan untuk bertemu Allah. Semua kita selepas daripada kematian, kita akan bertemu Allah. Kenapa Rasulullah diutuskan sebagai rahmat? Untuk kita bertemu dengan Allah. Kenapa kita nak ikutkan Rasulullah sebagai ikutan kita, tauladan kita? Kerana kita nak bertemu Allah. Jadi semuanya kita kembali, semuanya adalah untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benarlah tidak ada sesuatu apa pun dalam aspek kehidupan kecuali telah ditunjukkan oleh Nabi SAW. Jadi hebatnya Allah jadikan Rasulullah, bukan hanya Rasulullah itu sebelum kita nak mengenali dalamnya Rasulullah, Allah jadikan luarnya Rasulullah itu sangat luar biasa cantik. Tadi dah disebutkan, tak payah kita nak ulas panjang lagi lah kan. Ustaz Luqman handsome dah, tapi Rasulullah lebih handsome. Itu kita tak boleh nafikan. Tapi kalau dia kata Ustaz Luqman handsome dah, YB Datuk Pandat lebih handsome, mungkin ada kita rasa lain sikit lah. Bukan nak merendahkan YB, tak. Cuma kalau Rasulullah memang tidak ada tolak banding. Itu maksud. Jadi apabila kita pasal Rasulullah, bahkan kalau isteri kata kepada suaminya, bang, saya cinta dengan abang, saya sayang dengan abang, tapi saya sayang Rasulullah lebih daripada abang, maka suami tak boleh marah. Sebab apa? Tidak ada mana-mana makhluk yang kita boleh mencintai lebih daripada Rasulullah. Jadi oleh kerana itu, saya setujulah dengan jawapan daripada Ustaz Zuhazrin mengatakan tentang bagaimana kehebatan fizikal Nabi SAW. Bahkan disebut oleh seorang penyair yang namanya Hasan bin Sabit, penyair Rasulullah. Dia kata apa? Dia kata, wa ahsanu minka lam taraqattu aini, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seseorang yang lebih indah berbandingmu, wahai Muhammad, tidak pernah dilihat oleh mataku. Hasan bin Sabit lahir di Mekah, melihat Quraisy yang sangat handsome, yang sangat luar biasa. Arab ni putih lepak, Arab ini fizikalnya cantik, rupanya cantik, kulitnya cantik, tapi tidak ada yang sebandingnya Rasulullah. Dan tidak ada mana-mana orang wanita pun yang melahirkan bayi lebih cantik berbanding baginda Nabi SAW. Sebagaimana Halimah As-Sa'diyah, walaupun tak nak ambil bayi itu untuk disusukan kerana Nabi anak yatim, lebih elok ambil orang yang ada ayah, ada ibu, supaya dia dapat upah lebih. Jadi tak nak ambil bayi tersebut. Tapi ketika mana Halimah mendakapnya Rasulullah, memandang Rasulullah, rasa sayang luar biasa, sehingga membuat rasa sayang sebab cantiknya bayi ini, punya sempurnanya bayi ini. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, kamu diciptakan tanpa sebarang keaiban. Tak ada langsung aibnya. Dalam kitab Mawahibul Laduniyah, Rasulullah bahkan tidak pernah menguap sepanjang hayatnya. Muap pun tidak. Kita tengah forum berapa kali muap, cuba kira. Asyik-asyik muap. Muap ni handsome mana, cantik mana, kalau muap buruk. Tak percaya, cuba muap selfie. Sambil-sambil muap selfie, confirm tak cantik. Jadi Allah tak bagi Rasulullah menguap supaya tidak nampak aibnya Nabi SAW. Dan seakan-akan kamu diciptakan sebagaimana yang kamu kehendaki. Punya indahnya Rasulullah. Tapi tuan-tuan, indahnya fizikal, cantiknya fizikal, walaupun dada dan perutnya sama, badannya tegak. Semalam saya masuk larian 10 km hari sukan negara dekat dataran bandaraya yang dirasmikan oleh YB Hairi, kita punya Expo Belia. Jadi ramailah yang lari bersama dengan saya. Ada kawan saya tengok dengan seorang lelaki tu, kawan saya juga kan, cantik badannya, tinggi. Saya ni satu masalah, kurang tinggi tu kan, tinggi, tegak, cantik, pelari. Jadi lari pun lebih laju berbanding saya lah, orang hebat. Tapi kalaulah dia pakai singlet, pakai seluar pendek, pakai ketat, walaupun badannya cantik, tapi bukan itu kehendak daripada Allah, bukan itu kehendak daripada Rasulullah. Kalau tuan-tuan kenal dengan seorang yang badan cantik tapi akhlaknya tak cantik, kita nak dekat ke tak nak? Maka Rasulullah bukan hanya cantik luar, bahkan Rasulullah cantik dalam. Jadi cantik dalam inilah
Saya nak tanya dengan Ustaz Halim Shah. Cantik dalam. Tadi kalau disebut oleh Ustaz Ju Hazrin, dia kata bagaimana kita nak suruh orang cinta Rasulullah kalau kita tak cinta Rasulullah? Bagaimana kita nak suruh, ini saya pula bagi satu perumpamaan, bagaimana kita nak suruh anak kita cinta kepada isteri mak dia, sedangkan kita tak cinta kepada mak dia, iaitu isteri kita lah. Bukan isteri orang lain, bukan isteri kita. Jadi Rasulullah, kita punya tajuk kita pada hari ini, Johor dia punya tema Maulidur Rasul berbeza dengan negeri lain. Negeri lain dia ikut kebangsaan, tapi Johor kita guna keluarga Johor pemangkin pembangunan negeri, keluarga Johor. Kita bangsa Johor. Jadi apabila kita sebut keluarga, maka saya nak ambil tajuk keluarga itu. Bagaimana apabila ditanya kepada isteri Rasulullah? Biasanya tuan-tuan, ustaz-ustaz ni dia tak suka bawa isteri dalam forum ataupun ceramah. Kan? Tengok Ustaz Ali tak bawa kan? Pandai dia bawa Ustaz Ju Hazrin. Awak jangan ikut saya lah, Ustaz Ju Hazrin nak tempang. Contoh gitulah. Saya tak tahu dia punya perbualan di kereta, saya tak tahu. Jadi kenapa ustaz-ustaz tak bawa isteri? Sebab isteri paling tahu suami dia. Kadang-kadang kita forum kat depan, dekat belakang ada forum isteri-isteri ustaz. Kan? Ustaz tu cakap tembiakan dia. Kan dia cakap gini-gini, dia pun tak buat kat rumah. Tapi ditanya kepada isteri Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah kepada Aisyah, maka Aisyah katakan khuluquhul Quran. Sesungguhnya akhlaknya umpama Al-Quran. Maksudnya isteri yang membuat pengesahan, cok pengesahan bahawa suaminya orang terbaik. Jadi mungkin ustaz boleh ulaslah bagaimana Rasulullah memberi contoh terbaik kepada keluarga ini. Jadi kita nak bawa tajuk kita ini supaya kita nak tengok bagaimana Rasulullah pada aspek kekeluargaan. Silakan Ustaz. Bismillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Luqman, Ustaz Ju Hazrin, Ibu Datuk, sahabat-sahabat muslimin muslimat sekalian yang masih terus berada dalam bawah kemah ni dengan pukul 10 malam dah insya-Allah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, Ustaz Luqman ni pecah tembelang pula Kita nak pertahankan ustaz, dia pecah tembelang ustaz pula Tak apa. Jadi tuan-tuan kasih Allah, sebab tu saya berpesan biasa dengan sama ada kawan-kawan ustaz kalau bicara, jadilah kita yang sepatutnya. Jangan yang sebenarnya. Kalau sebenarnya teruk orang. Jadi orang yang sepatutnya yang kita berhadapan dengan masyarakat. Tapi Rasulullah bagaimana di belakang, begitulah Rasulullah di hadapan. Kata Rasulullah SAW, innama bu'istu, aku diutuskan ni untuk menyempurnakan akhlak. Kita dilahirkan dalam muka bumi, di Malaysia ni, dalam keadaan kita dah Muslim. Kita berhadapan dengan masjid. Nak dibandingkan dengan susahnya Rasulullah SAW lahir dan diutuskan untuk orang yang sebab macam ustaz, cuba ustaz ceramah ataupun berikan ceramah dakwah pada di kuil sana. Macam tu Rasulullah. Di kuil sana. Macam mana nak buat? Rasulullah begitu. Bapa saudara menyembah berhala. Macam mana nak menyempurnakan akhlak? Kerana akhlak yang dimaksudkan di sini ialah akhlak manusia ketika itu dengan Allah dan manusia dengan manusia. Dengan Allah pun mereka fail, dengan manusia pun mereka fail. Dan kadang-kadang kita pun sekarang begitu. Fail juga. Dengan manusia, kita dengan hutang tak bayar, fail kita. Bertemu dengan orang tu, kita pun lari lah, fail kita. Dengan Allah pun hutang juga. Semayang 5 waktu yang dulu kita fail, tak banyak qada, tak buat. Tapi bila dipanggil, lari juga. Dengan Allah hutang kita lari, dengan manusia hutang kita lari, fail kita. Dan orang-orang seperti inilah yang kita nak bentuk, sempurnakan akhlak mereka. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam sebuah hadis yang saya rasa saya baru bincangkan dalam masjid ni, yang lepas, kalau saya baca ni, imam mesti sudah hafal. Ada boleh sambung. Jadi kita minta imam sambung sekejap lagi. Jadi tuan-tuan kasih Allah, siapa yang tak pernah dengar hadis ni, maknanya tak datang kuliah saya. Rasulullah kata apa dalam hadis? Kita bicara Bahrul Mazi, tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi ataupun syarah kepada Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala. Bahasa Melayu. Idris Al-Marawi yang syarahkan. Dia kata apa? Rasulullah sebut, inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqah wa altafuhum bi ahlih. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya
Tuan-tuan giling kepala, Ustaz Loman dah ngangguk, dia dah faham. Baru cakap Saudara Rasulullah je dah faham. Tu hebatnya Ustaz Luqman. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, apa Rasulullah kata? Sesungguhnya antara tanda sempurnanya iman seseorang mukmin. Jadi kita tanya diri kita, sempurnakah imanku? Tanda sempurna iman tu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqa wa altafuhum bi ahli. Akhlaknya tu baik, paling baik. Dengan Allah dia baik, dengan manusia sesama kita pun dia baik. Orang ni sentiasa disayangi oleh orang. Bila dia datang masjid, orang suka. Ni orang tua ni datang ni, alhamdulillah. Tak pernah kecilkan hati orang, pandangannya manis, tak menyusahkan orang. Orang yang susah jadi senang tengok muka dia. Orang yang rasa tak ada duit, lepas dia berduit lah sebab jumpa dia. Kalau duduk kat kedai, rasa tak payah bayar lah kalau jumpa orang tua ni. Sebab gitu akhlak sangat mulia. Dia belanja saja. Gitu. Subhanallah. Jadi tuan-tuan kasih Allah, siapa yang ada macam ni dekat Taman Damai? Ada tak macam? Akhlak sungguh mulia, paling mulia. Ahsanuhum khuluqa. Dengan manusia dia bagus, dengan Allah dia bagus, dengan kanak-kanak dia bagus, dengan orang atasan dia bagus, dengan orang bawah dia bagus. Tetapi syarat lagi bukan itu saja, wa altafuhum bi ahlih, dengan keluarga, isteri, anaknya dia jadi bagus. Lembut, lemah lembut. Kadang-kadang kita, sebahagian kita dengan kawan bukan main, cedokkan nasi. Ustaz Loman, tambah. Oh, dengan bini, ni mana aku punya nasi? Garang. Dekat orang, subhanallah. Suami siapa macam tu, tuan-tuan? Macam suami aku je Ustaz cakap ni. Kan? Sebab tu saya tak nak bawa isteri saya. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, walaupun saya berjiran dengan Ustaz Joe Hazrin, saya tak pernah dengar jeritan Ustaz Hazrin pada anak dia, pada bini dia, tak pernah. Tak tahulah dia pernah dengar jeritan saya pada anak-anak, kan? Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, altafuhum bi ahli, paling lembut dengan isteri. Isteri buat marah macam mana pun, Rasulullah ketuk pintu rumah, balik waktu malam, ketuk pintu rumah, tak sadar Aisyah, Rasulullah duduk di pintu. Esok Aisyah radhiyallahu anha buka, Rasulullah, maka mereka saling salah menyalahkan diri masing-masing. Aku yang salah ya Rasulullah. Rasulullah, tak, aku yang salah. Cuba kita pengusi ketuk pintu, masak siang malam, 3 periuk 4 periuk untuk maulid ni, penat tertidur kat masjid, pukul 2 pagi balik rumah. Ketuk rumah, Pol, tidur mati lah. Buka pintu bini dia, habis kena serampah. Fungsi lain lah, masjid lain. Masjid ni bagus. Jadi tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lah begitu, agak-agak isteri salahkan suami, suami salahkan isteri. Tetapi Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha telah dididik dengan baik itu, saling salah menyalahkan diri masing-masing. Subhanallah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan kasih Allah, dalam keluarga yang paling penting untuk mendapat rahmat kasih sayang Allah, yang paling penting adalah dengan menyambung silaturahim. Keluarga kita bukan saya, isteri dan adik-beradik dan anak-anak saya. Keluarga saya adalah saya yang di atas, bapa saudara, mak saudara. Itu rahim saya, silaturahim saya. Hubungan kerabat saya. Kerabat ada yang di atas, ada wing kiri, wing kanan, bawah. Waris-waris. Itu semua silaturahim. Kalau putus, sambung semula. Ada seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat baginda iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam kitab Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala Al-Kabair disebutkan. Dia kata, satu hari Sayyidina Abu Hurairah ni dia berceramah seperti ni lah. Dia ceramah. Sebelum dia ceramah, satu hari dia ingatkan pada orang-orang yang dengar ceramah, siapa yang ada putuskan silaturahim, siapa yang ada putuskan tak bertegur antara saudara mereka, yang kerabat ini, maka keluarlah daripada majlis ini sebelum aku mulakan majlisku. Dihalau dulu. Bukan tuan-tuan saya halau, tak. Abu Hurairah halau. Tapi tuan-tuan jangan bangun. Kan kalau ada pun. Maka Abu Hurairah kata, keluar dari majlisku ini. Seorang pun tak bangun. Maka tiba-tiba seorang pemuda bangun. Pemuda tu bangun, lantas dia ingat dia pergi rumah mak saudara dia. Dia telah putuskan silaturahim dengan mak saudara dia dengan sebab-sebab tertentu sekian lama. Datang dia pergi jumpa dengan mak saudara. Mak saudara ni memang mengharaplah anak saudara jumpa. Jadi anak saudara datang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, cerita minta maaf apa semua.
Maka ditanya, apa yang menyebabkan kau boleh datang setelah sekian lama kau tak datang? Yang boleh menyentuh hati kau datang kenapa? Sebab Abu Hurairah, aku nak belajar dengan dia satu kelas, dia halau orang-orang yang tak bertegur sapa ataupun putuskan silaturahim. Dan aku teringat akan kau wahai bondaku, dan aku terus berjumpa dengan kau. Maka bonda dia pun kata, ibu saudara dia kata, kau pergi jumpa Abu Hurairah, tanya kenapa? Apa jahat sangat? Kalau kita lah tuan-tuan, yang dihalau siapa? Kalau saya kata majlis sini, ada orang yang perlu dihalau. Agak-agak orang tu halau siapa? Mungkin orang yang bising, kita halau, betul. Budak-budak yang main motor kat sini, kita halau. Mungkin gitu. Ada orang gila datang, kita halau. Kan? Tapi siapa yang dihalau kat sini? Orang yang putuskan silaturahim. Yang putuskan silaturahim mungkin bukan budak yang pakai seluar pendek. Mungkin bukan budak yang pakai seluar banyak-banyak. Mungkin yang pakai serban. Minta maaf saja. Mungkin orang yang pakai jubah. Mungkin orang yang dah 70 tahun. Mungkin jamaah masjid yang putuskan silaturahim. Sesungguhnya dia lebih jahat daripada budak-budak yang buat bising. Abu Hurairah tak pernah halau, tapi halau orang yang putuskan silaturahim. Maka datanglah budak ni berjumpa dengan Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, mak saudaraku tanya, kenapa begini-begini? Aku tadi jumpa mak saudaraku, silaturahim dah sambung semula, minta maaf, aku semua. Maka dia tanya, kenapa dihalau orang yang seperti aku? Maka kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar. Yang sahabat tadi mungkin tak tahulah, mungkin didengar atau tidak, dijumpa atau tidak Rasulullah di tabi'in. Sahabat Abu Hurairah di antara sahabat yang panjang usianya. Maka ditanya, maka dia kata, sami'tu Rasulullah. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan turun rahmat kasih sayang Allah sekiranya di tempat itu ada orang yang putuskan silaturahim. Kalau ada apa-apa bala bencana dalam masjid ni, kesusahan yang ada menimpa di Taman Damai, tuan-tuan yang tak sambung silaturahim, kemungkinan antara asbab tak turun rahmat kasih sayang Allah. Seorang yang diselamatkan daripada musibah dengan kasih sayang Allah, tapi tak turun rahmat tu dengan sebab ada orang yang tak putus, tak sambung silaturahim. Bukan silaturahim di antara kita ni, mungkin di antara kawan kita, abang kita yang dekat Pahang sana. Tadi orang tadi putus silaturahim dengan siapa? Bukan dengan sahabat kuliah dia, dengan mak saudara dia yang jauh. Kalau ada di antara hujung sana sampai hujung sana, termasuk kami yang putuskan silaturahim, maka ingat pesan Nabi yang sangat garang Rasulullah sebut, la yadkhulul jannah al-qati'. Full stop. Tak akan bakal masuk syurga orang yang putuskan silaturahim. Lekuk dahi, penyek hidung, sakit lutut, adik-beradik dah tak tegur lebih 3 hari, mati dalam keadaan itu, la yadkhulul jannah. Ini rahmat kasih sayang Allah luas, tapi Allah sempitkan di sini. Allah pun takkan bagi rahmat kalau orang itu putuskan silaturahim. Syaqaqtu ismi, aku samakan namaku dengan nama hubungan rahim sesama kamu. Nama aku siapa kata Allah? Ar-Rahim. Nama hubungan kamu silaturahim, silaturahmi. Siapa yang putuskan hubungan dengan kamu, saudara mereka, putuslah hubungan dengan aku. Subhanallah. Macam mana nak jumpa dengan Allah dengan perjumpaan yang baik, mendapat rahmat, sedangkan kita dengan keluarga putus silaturahim. Sekarang bukan keluarga yang jauh, abang dengan adik tak bertegur, ibu dan ayah kena ambil peranan, abang long dengan abang ngah tak bertegur. Jumpakan mereka, temukan mereka. Kalau dalam kitab 77 cabang iman, Imam Al-Qazwini Asy-Syafi'i mensyarahkan apa yang disebut Imam Baihaqi. Antara menjadi perkara yang perlu dibuat, dan kalau tak buat maka tidak akan sempurna iman. Yang pertama, sambung silaturahim. Satu. Kemudian apa dia? Katalah kalau Ustaz Jo dengan Ustaz Omar gaduh dia, tak bertegur. Saya tahu ini memang rahmat kasih sayang Allah yang nak dapat. Saya yang tahu, saya biarkan. Meninggalkan orang-orang, la yaslah, tidak, saya tak baiki dua orang hubungan ni. Islah bainan nas tak ada pada saya. Maka saya juga tak akan sempurna iman. Jangan kita pikain orang, tak apalah, biarlah ni tak tegur, malah pun. Tak, kita kena tegur, selamatkan mereka daripada tidak masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, jaga keluarga kita. Ada adik-beradik yang tak tegur, betul? Anak kita sulung sampai 7, ada yang gaduh tak tegur. Jangan sampai begitu. Di masa hayat kita ada,
dia boleh berkeadaan seperti itu. Bagaimana kalau kita sudah tidak ada? Bagaimana keadaan siapa yang nak nasihat mereka? Maka kedua-duanya redakah tuan-tuan menjadi anak-anak tuan-tuan ahli neraka yang tak bakal masuk syurga? Tuan-tuan kasih Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan antara untuk kita mendapat rahmat kasih sayang Allah ada dalam kitab Al-Quran. Banyak, ada 7 ayat la'allakum turhamun dalam Al-Quran. Saya dah bahaskan dalam kat masjid ni, habis dah. Kenapa kalau ditanya soalan Ustaz Ustaz Juhazrin, kenapa kita perlu taatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jawapannya, kalau saya, jawapan banyak kan, subjektif kan. Jawapannya, wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul, semoga kamu dapat rahmat. Kita nak rahmat tu. Kenapa taatkan Nabi? Sebab aku nak rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin di antara kita ini adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Perbaikilah hubungan di antara kamu. Semasa kita hidup ni, waya belum berselirat kat badan ni, minta maaf. Call, WhatsApp, apa saja boleh. Sambung silaturahim semula. Ini keras untuk dicakap, bukan bahan untuk diketahui, tetapi bahan untuk kita selamatkan diri daripada api neraka. Sebab kejahatan ini dibuat oleh orang bukan budak-budak. Budak-budak kalau tak bertegur 2 hari je, lepas tu main balik. Dia gaduh pagi, tengah hari dah sembang baik tu. Orang tua punya gaduh. Berapa lama? Berapa? 3 tahun 4 tahun. Jadi tuan-tuan kasih Allah, saya pernah satu ketika baru balik Mesir. Ketika itu saya tak tahu apa keadaan makcik-makcik, pakcik-pakcik kat kampung saya ni. Tiba-tiba ada seorang ustaz, Len, naik kuliah. Tak boleh kuliah. Balik Mesir, menggigil kaki. Sekarang tak gigil lah kan? Dulu gigil kan? Naik atas, saya pun katalah bab yang sama, silaturahim. Siapa yang tak tegur bersambung silaturahim, maka tidak akan masuk syurga. Saya nampak pakcik itu sandar kat dinding, ketuk dahi. Demam pakcik ni katnya. Saya biarlah kan? Lepas tu saya turun saja daripada tangga. Habis kuliah, ada seorang sahabat, Len, tahniah, kena betul atas kepala dia. Kepala siapa? Kepala siapa yang kena? Rupanya di situ ada 2 adik-beradik yang bergaduh. Setelah sekian lama, duduk sebelah-sebelah kerana harta. Kalau seorang semayang sana, seorang semayang sana. Toleh sana, toleh sana. Tak bertegur. Bini kedua-duanya pening. Biras kedua-dua bini, pening kepala. Tapi Allah tetapkan satu hari, rupa-rupanya seorang abang dia ni sakit. Sakit tu, masuk hospital. Maka orang kata, Ustaz, adik dia dah jumpa abang dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dah bertegur siapa? Saya cakap, Alhamdulillah, dengan berkat Ustaz cakap, tak, saya pun tak tahu macam tu. Saya bercakap je. Kan? Saya pun tak tahu. Maka dia dah berbaik semula. Alhamdulillah. Cuma malangnya, abang dia ni dah nak mati lah. Dia berbaik semula. Cuma malangnya, tak jadi mati. Tak jadi mati tu okey lah. Tapi malangnya, bersambung semula tak tegur. Aku ingat nak mati, tak jadi semula tegur. Subhanallah. Dan wallahu a'lam bisawab, saya doakan kedua-duanya, kemungkinan dia telah hubung kait antara 2 sebelum dia meninggal dunia, kedua-duanya ini insya-Allah. Kedua-duanya dapat rahmat kasih sayang Allah. Kalau tak, memang tak dapat rahmat kasih sayang. Itu yang perlu kita buat. Tuan-tuan kasih Allah, menyatukan anak-anak dalam keluarga satu benda yang sangat mustahak untuk menyebabkan datang turunnya rahmat kasih sayang Allah. Ini kadang-kadang suami isteri tak tegur. Anak dengan menantu tak tegur. Punca rahmat tak turun. Dahlah masuk rumah tak kenal salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Perkara yang menghalang turunnya rahmat dibuat, perkara yang mengundang rahmat ditinggalkan. Sebab umur dekat 50 ni tuan digarang lain macam. Ustaz Rahman tak apa. Sejak saya pun tak tahu tuan-tuan. Dulu okey. Sekarang dah janggut putih ni dia nak garang semacam. Kan? Jadi tuan-tuan insya-Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mungkin Allah sebut yang terakhir lah tuan-tuan. Boleh tak? Ustaz Jo sabar dulu Ustaz Lim ni. Nanti dia balik aku tidur je sebelah dia bawa kereta. Kan? Jadi tuan-tuan, akhirnya kata saya terjemahkan saja hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Abu Ya'la Al-Mausuli. Kata dia, Rasulullah kata ni, iza arada, ketika Allah nak memberikan seseorang itu kebaikan, iza aradallahu bihi khairan, kalau Allah nak berikan kebaikan seseorang itu, assalahu,
Allah akan beri dia madu. Bukan madu tu, kan? Dia Allah nak bagi dia madu. Sahabat tanya, "Ma'asluh ya Rasulullah, apakah dia asal tu, madu tu?" Maka kata Rasulullah, dia akan terbuka hatinya untuk beramal soleh di hari-hari hampir kematiannya. Di hari-hari ambang kematian, dia akan jadi baik. Baik. Lantas dia mati dalam keadaan baik itu, dan dia diredai oleh orang-orang yang ada di sekeliling dia. Redha maknanya, kalau isteri yang suami meninggal dunia, isteri ditanya, "Akak macam mana kak? Suami akak yang meninggal ni?" "Ya Allah Ustaz, dia suami yang terbaik." Dia sebut gitu. Itu redha maknanya. Walaupun dulu dia jahat, dia susahkan akak, tapi akhir-akhir dia bagus. Itu redha maknanya. Itu tanda Allah nak berikan syurga pada suami dia. Redha bukan maknanya, "Kak macam mana kak, suami meninggal?" "Bagus Ustaz, senang kerja saya. Ni dah tak ada ni, okeylah sikit, senanglah saya." Orang gitu, itu redha lain. Ni redha maknanya dia sebal di hati. Dia redha suami dia tu. Subhanallah. Jadi, adakah kita seperti itu? Kalau dalam hidup hanya menyusahkan isteri menyusahkan suami, anak menyusahkan bapa, ayah menyusahkan, kalau mati agak-agak macam mana? Kan? Adakah isteri redha dengan kita? Jadi, malam ni pegang tangan. Yang ada suami lah, yang ada dua pegang kiri kanan. Ada sekatil tak boleh tuan-tuan? Saya tak nak buat, peganglah dia. Kalau dalam lama ni pegang sekejap je kan. Dah. Kalau yang baru-baru tu pegang saya bagi. Peganglah. Tanya, "Mah, kalau aku mati dulu, tapi rasa engkau lah." Gitulah. Cakap ini. Anak-anak kita ni ada yang tak bertegur sapa lagi. Menantu kita ni tak tegur kita. Bagaimana nak buat? Macam mana nak buat? Kalau aku mati ni, kau redha tak kat aku? Apa yang salah aku pada engkau? Tanyalah. Abang Liman terbiak. Bukan terbiak, nak bincang dia. Pagi esok kita bagi buku 5. Ni hutang-hutang aku. Kalau aku mati, kau bayarkan. Abang ingat abang ada, saya pun ada. Ni hutang saya. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kasih Allah, amalan di ambang kematian kita adalah ambang yang soleh. Istiqomahlah dengan amalan, datang masjid hari-hari. InsyaAllah ta'ala Allah redha kita, dan kita redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khairan jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Halim Shah atas jawapannya. Terpegun kita dengan jawapan Ustaz Halim. Yang kita terpegun pegang tangan tu. Pegang tangan. Macam tak balik dah Ustaz kita. Nak pegang tangan. Jadi Ustaz Halim fokus kepada apa yang ditanya tentang contoh Rasulullah kepada keluarga, kepada hubungan silaturahim. Kadang-kadang kita terlepas pandang tentang hubungan silaturahim. Yang di antara kita, mungkin kita dengan kawan sangat baik, kita di tempat kerja sangat baik, kita dengan EJK kita sangat baik. Tapi malangnya kita dengan keluarga kita yang senasab, yang seketurunan tidak baik. Tetapi punya hebatnya Allah. Saya pun dah cerita di Helwa baru ni, kemarin kuliah. Saya baru pulang daripada Terengganu, khusus pusaka dengan Ustaz Wan Halim Wan Harun, seorang pakar pusaka di Malaysia. Bahkan dia telah mengajar hakim-hakim syariah seluruh Malaysia. Orang yang hebat. Orangnya biasa. Kita tanya dengan dia, Ustaz dapat mana ilmu pusaka ni? Saya pun tak tahu dapat mana. Tapi dia kerja bahagian pusaka, KPP bahagian pusaka. Jadi dia cerita banyak kisah-kisah dia. Sebab kita kena lihat Allah punya nak jaga silaturahim tu, sampai Allah letakkan pada surah An-Nisa tentang pusaka. Allah kata, "Aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyukum aqrabu lakum naf'a." Ayah-ayahmu, anak-anakmu, kamu tak tahu siapa yang paling dekat memberi manfaat buat kamu. Jadi ini ada cerita. Kita tak tahu sebenarnya dalam bab pusaka, kita tak tahu. Cuma jangan kita memutuskan silaturahim dengan, "Kau bukan anak aku, kau keluar daripada rumah. Engkau bukan adik aku, kau keluar daripada rumah." Kita putuskan silaturahim. Tapi dalam Islam tidak pernah terputus untuk dia mewarisi pusaka. Walaupun dia telah memutuskan silaturahim dia sesama dia. Punya hebatnya Allah. Satu ketika Ustaz Wan Halim dia pergi satu masjid, dia kata, dia pergi satu masjid, dia lihat seorang anak, seorang pemuda yang kerap kali pergi masjid, zikirnya banyak, solatnya banyak, doanya banyak. Maka dia tanya dengan dia, kata, "Awak ni kerja apa?" Kata, "Saya adalah bisnes." Kata, "Kenapa rajin sangat pergi masjid?" Dia kata, "Saya ni, dulunya saya ni anak yang memang paling nakal dalam keluarga. Saya tak dengar kata ayah saya memang tak dengar kata-kata dia, saya jahat. Tapi ketika mana ayah saya mati, sampai dia keluar rumah lah, sebab dia jahat sangat, dia keluar rumah, lari rumah. Ketika mana ayah saya mati, maka ketika itu abang-abang saya cari saya. Maka cari, ketika mana cari saya, kenapa dia cari saya? Sebab dia kata,
adik dapat pusaka ayah. Sebab walaupun jahat mana pun anak, tetap adik-beradik, kalau dia lelaki, dia punya bahagian sama. Tak kisah dia anak nombor berapa. Dan tak kisah dia jahat mana, dia kaya mana, bahagiannya sama. Maka lepas daripada kematian ayah dia, abang dia kata adik dapat pusaka. Adik dia kata apa? Saya ni jahat, saya tak nak pusaka ayah, tapi kalau nak bagi juga, saya ambil sikit je. Dia tak ambil bahagian dia cuma ambil sikit sebidang tanah. Sedangkan harta ayah dia banyak. Maka berkat daripada apa yang diambil daripada sebidang tanah yang kecil tu, dia lakukan perniagaan. Lepas dia niaga, Allah punya takdir, Allah kayakan dia dengan perniagaan dia atas tanah ayah dia. Pusaka lah dia dah dapat. Maka dia buat bisnes dia berkembang, cawangan lagi. Akhirnya dia kaya sampai dia merasakan bahawa dia ada banyak dosa dengan ayah dia. Dan dia kerap kali pergi masjid sebab nak doa pada Allah, ya Allah, ampunkan dosa ayah dia. Sedangkan dahulu ketika mana hidup dia anak yang paling jahat di mata ayah dia. Bayangkan, rupanya selepas kematian ayah dia anak yang paling berikan sumbangan kepada ayah dia. Ini kita sebut, Allah memang minta kita jaga hubungan sesama kita dengan silaturahim. Dan tadi juga Ustaz Halim Shah ceritakan tentang akhlak Rasulullah kepada keluarga. Hebatnya ketuk pintu rumah kan, 3 kali tak buka pintu, tidur di luar. Tuan-tuan, yang ini saya pernah jadi kat diri saya. Lepas tu saya rasa satu ketika saya balik ceramah pukul 1 pagi kot. Ni memang betul-betul ceramah, bukan tak ceramah ni ceramah. Balik-balik ketuk pintu rumah. Kebetulan kunci lupa bawa. Tak buka. Telefon banyak kali tak angkat. Masa tu kita punya marah luar biasa tu, marah ni. Ustaz ni tengah marah. Rasa nak jerit ni depan pintu rumah. Apa tak bangun? Memang rasa. Saya fikir balik, aku ni ustaz, nanti jangan dengar. Jadi saya buat apa? Saya start enjin kereta, saya pergi masjid. Tapi hati membuat-buat marah ni. Apa punya bini tak bangun kan? Jelas hati lah. Tapi ketika tu saya fikir balik. Saya kata, Rasulullah tak pernah marah pun isteri. Allah nak uji kita. Sebenarnya kita memang tak sabar. Kita tak sabar. Kalau sabar, cuba nanti isteri cuba buat tak dengar. Suami kita buat tak dengar. Tapi ini sama-sama ni tak boleh lah. Lain kali lah, lain hari. Nak kata Rasulullah punya baik kepada isteri, sampai begitu akhlaknya Rasulullah. Rasulullah tak pernah sekali pun meninggikan suara kepada isterinya. Rasulullah tak pernah sekali pun memukul isterinya. Rasulullah tak pernah sekali pun melakukan sesuatu, mengarah isterinya melakukan apa-apa. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi Ustaz Johan sikit, kita ni nampak orang lain semangat ni nak dengar. Luar biasa semangat ni. Walaupun dah pukul 10.30 ni, masing-masing masih segar, bugar, walaupun dah makan. Jadi Ustaz, dengan tajuk kita Ustaz, keluarga Johor Pemangkin Pembangunan Negeri. Jadi Ustaz Alim pun dah sebutkan tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana Rasulullah diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bukan hanya akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah, bahkan akhlak Rasulullah dengan apa yang Rasulullah sebut tentang silaturahim. Jadi mungkin Ustaz boleh cerita, sebab dua-dua panel ni adalah Ustaz yang lebih ramai anaknya berbanding saya. Walaupun saya ni kahwin muda lah, bukan kahwin awal, kahwin muda. Tapi saya anak baru 4. Ustaz anak berapa? 7. Sama 7 dan 7. Hebat, saya ni baru 4. Macam mana saya nak kerja, saya tak tahu. Jadi 7. Anak yang ke-7 baru lahir bulan 7 kan. Oh, hebat ni. Anak yang ke-8? Belum tahu lagi. Jadi dua-dua ni dah ramai anak. Dan kita nak lihat bagaimana sebenarnya Rasulullah menjadi contoh kepada keluarga. Dan Rasulullah menggalakkan kita untuk menjadi yang terbaik untuk keluarga. Dan bagaimana aspek kekeluargaan ni dia boleh jadi pemangkin kepada pembangunan. Tajuk kita lah, bagaimana keluarga daripada aspek kekeluargaan boleh membangunkan negeri kita, boleh membangunkan negara kita, dan boleh membangunkan ummah kita. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Fadil Ustaz Luqman. Cerita dia Ustaz, masa tu saya anak 3, Ustaz Alim Shah anak 4. Saya cuba kejar, tekan minyak macam Ustaz Luqman, tekan King Ustaz Luqman tu. Saya pun jadi 4 biiznillah. Tutup Ustaz Alim nombor 5 pula. Lepas tu saya pun cuba lagi lah, alhamdulillah nombor 5. Ustaz Alim 6 pula. Lepas tu saya pun 6. Ustaz Alim 7 pula. Jadi saya pun dah 7 dah. Tu tadi buat-buat Ustaz Alim bila nombor 8. Bagi masa sikit Ustaz, saya nak relax dulu. Subhanallah. Tak maaf perempuan, jangan marah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, saya nak pergi balik sikit kepada apa yang disebutkan oleh Fadil Ustaz Alim dan Ustaz Luqman pun ada mengulas sikit tadi tentang silaturahim.
saya teringat 12 Rabiul Awal ini juga merupakan tarikh ketibaan Nabi SAW ke bumi Madinah Al-Munawwarah dalam peristiwa hijrah. Selain daripada kelahiran Rasulullah dan juga kewafatan Rasulullah SAW, merupakan tarikh ketibaan Rasulullah di bumi Madinah. Antara orang yang paling excited, tuan-tuan dan puan-puan, tentang ketibaan Rasulullah ialah seorang Yahudi yang namanya Abdullah bin Salam. Dia asalnya seorang rujukan utama lah, tetapi akhirnya dia memeluk Islam setelah berdialog dengan Nabi SAW, bertanyakan soalan kepada Nabi SAW yang jawapannya hanya Nabi-Nabi yang tahu. Tapi saya tak nak ulas yang tu, tuan-tuan. Cuma saya nak sebut tentang sebuah hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Salam. Antara pesanan terawal baginda SAW di bumi Madinah berkaitan dengan apa yang kita bicarakan pada malam ini. Nabi sebut, ya ayuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wasillu al-arham wasallu bil-laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam, atau kama qala Rasulullah. Sambil saya sebut ni, tuan-tuan boleh dengar Ustaz Alim sebut hadis yang sama. Maknanya mereka telah menjiwai hadis ni, subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, Nabi pesan pada kita, Nabi pesan kepada para sahabat radhiyallahu anhum di bumi Madinah. Bila Nabi sampai, antara pesanan terawal, pertama, wahai manusia, kata Nabi, sebarkan salam. Tuan-tuan dirahmati Allah, kita membentuk masyarakat yang kuat. Sebab kita tahu, tuan-tuan, dalam kajian sosiologi mengatakan bahawa keluarga ini ialah unit asas sebuah masyarakat. Takkan wujud masyarakat kalau tak ada unit asas, iaitu keluarga. Maknanya, balik kepada soalan Al-Fadhil Ustaz Luqman tadi, untuk membentuk masyarakat, negeri, negara, tuan-tuan, kita perlu kepada komponen unit keluarga ini. Kena diperkasakan keluarga, supaya keluarga ini elok, keluarga ini baik. Dan antara perkara yang Nabi SAW pesan, bukan sahaja untuk kita bagi salam kepada orang lain. Macam tadilah Ustaz Alim, Ustaz Luqman kata, dengan kawan-kawan kita baik, Assalamualaikum. Balik rumah, buka pintu, tak bagi salam, tuan-tuan, na'udzubillah. Contoh, anak-anak kadang segan nak bagi salam pada mak ayah. Segan. Tuan-tuan, mungkin ada anak-anak yang bersekolah asrama. Bila jumpa, adakah anak-anak bagi salam, ataupun tuan-tuan perempuan bagi salam pada anak? Ataupun jumpa anak, macam mana? Belajar okey? Terus saja tanya tentang belajar, tak ada dimulakan dengan ucapan salam. Ada juga sebahagian mak bapak nak peluk anak pun rasa janggal, tuan-tuan. Anak-anak pun rasa kekok nak peluk mak ayah. Malu katanya dan sebagainya. Sebab apa? Sebab tak dibiasakan dalam keluarga. Jadi walaupun Nabi pesan supaya bagi salam kepada orang lain, asasnya, tuan-tuan, dalam keluarga kita kena biasakan ucapan salam ini. Kita kena harmonikan antara ahli keluarga. Subhanallah. Satu. Kedua, bagi makan. At'imut ta'am. Alhamdulillah, tadi dapat makan nasi biryani, daging sedap, nasi sedap, dalcanya pun sedap. Alhamdulillah. Rasa macam nak balik tidur je sebab dah kenyang. Subhanallah. Tetapi tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, bukan setakat kita bagi orang lain makan. Tengok balik dalam keluarga, macam mana cara kita makan. Kadang-kadang ayah makan, mak sediakan, lepas tu mak tengok TV. Anak seorang tengah main game, seorang tengah buat kerja sekolah, seorang tengah main kejar-kejar dengan seorang lagi. Ini cerita orang anak ramai lah ni kan, bersepah anak, macam-macam hal dia buat dalam rumah, tuan-tuan. Ayah makan, seorang-seorang, contoh. Bila mak makan, ayah tengah kuliah, contohlah kan. Jadi tak makan bersama. Ibu dan ayah tak pernah duduk makan dengan anak-anak. Anak tak pernah duduk makan dengan mak ayah. Ada tak, tuan-tuan, kita suap menyuap antara ahli keluarga kita dengan anak-anak kita? Kalau beradik dah rasa macam janggal pula kan. Kalau dulu masih kecil kita makan satu dulang, dia punya ayam kita cuba sikit, kita pun makan, okey lah, tuan-tuan. Tapi dah besar-besar ni buat perangai macam tu, anak-anak tengok macam tak manis pula. Kita buat dengan anak-anak kita, tuan-tuan. Ada tak kita buat macam tu? Ada tak kita suami isteri suap menyuap? Kalau tadi Ustaz Alim bagi contoh, pegang tangan, tuan-tuan. Baru-baru kahwin, anak berapa saat? 4 dia boleh pegang
Kalau anak ni boleh Ustaz Alim? Boleh insyaAllah kan, pegang sampai pagi. Tapi itulah kadang-kadang dia dah kan, sekejap je tuan-tuan. Jadi kita kena jadi contoh kepada anak-anak. Nak supaya anak-anak kita ni bila makan sekali kan, tak segan, tak kekok, tak silu dengan mak ayah dalam makan. Kita budaya tuan-tuan. Yang ketiga, sambung silaturahim. Ini yang kita nak sebut tadi. Supaya kita ini menyambung silaturahim, supaya mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi pesan pastinya bersebab. Apa yang disebut oleh Nabi, kalau kita buat, kita akan dapat kebaikan, dapat rahmat Allah SWT, dapat keberkatan, subhanallah. Dan kemudian yang keempat, sallu lail wan nasu niyam. Solat pada waktu malam ketika manusia lain sedang tidur. Jadi kita empat perkara ni tuan-tuan, 1 dan 2 ini bersama dengan masyarakat, bersama dengan keluarga. Yang ketiga ialah sambung silaturahim dengan ahli keluarga. Yang keempat untuk kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Solat pada waktu malam, hubungan kita hablum minallah. Semua ini untuk kita mendapat rahmat Allah. Tadkhul masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dan yang selamat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Macam mana daripada keluarga dia boleh membawa kepada pembangunan masyarakat secara menyeluruh. Tadi kita punya tema apa? Keluarga Johor pemangkin pembangunan negeri. Walaupun saya tidak lahir, bukan asal daripada Johor tuan-tuan, alhamdulillah, YB Datuk, Tuan Pengerusi, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah 24 tahun duduk kat Johor. Anak pun daripada 7, 4 orang 01. Jadi kira macam orang Johor jugalah tuan-tuan. Kalau orang sebut kecah, kita tahulah apa benda. Orang sebut gobok, kita tahu. Gobok kita faham tuan-tuan, alhamdulillah. Bukan sekadar makan daging salai sak lemak aja. Kan? Itu tuan-tuan yang puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Cerita pasal keluarga ini tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, kita nak perkasakan supaya semua mendapat kebaikan. Kalau kita perkasakan keluarga kita dengan cara mengikut akal manusia, mana yang kita rasa benda ni elok untuk kita, nescaya kebaikannya seperti mana yang kita sangka. Kita rasa benda ni baik untuk kita, baik untuk anak kita, maka seperti yang kita sangka. Tetapi kalau kita mencontohi baginda Nabi SAW, kita ikut bagaimana kebaikan Nabi SAW. Ustaz Luqman ketuk pintu rumah, call banyak kali, isteri tak buka pintu Ustaz, rasa marah tuan-tuan. Rasa ada rasa marah. Dan mungkin Allah Ta'ala jadikan rasa malu kepada jiran-jiran, menghalang daripada melakukan sesuatu yang bukan sunnah Nabi SAW. Contoh, begitu juga macam Ustaz Halim Shah, Allah Ta'ala nak bagi rahmat pada orang kampung, walaupun baru balik Mesir, tak tahu apa hujung pangkal berlaku dekat kampung, Allah Ta'ala datangkan Al-Fadhil Ustaz Halim Shah untuk menyampaikan satu kuliah yang memang kena atas dahi orang tu. Subhanallah. Ini semua tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala kadang-kadang halang kita daripada sesuatu perkara untuk kebaikan yang lain. Jadi kalau kita tuan-tuan nak dapat rahmat Allah dalam keluarga, mestilah kita bermula dengan mencontohi Nabi SAW. Al-tafuqu bi ahlihi. Tuan-tuan, yang paling lembut dengan ahli keluarga. Allahu Akbar. Baik dengan ahli keluarga. Macam mana Nabi SAW pagi tanya, ada apa nak makan hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Tak apa, aku puasa. Kita kalau tanya ada apa sarapan pagi ni, sebenarnya nak cover tuan-tuan, buat baik. Tadi lepas subuh dah pantai roti canai 3 keping dengan member kan. Dah kena roti canai dengan teh tarik. Balik buat tanya, ada apa sarapan hari ni? Saya tak ada apa-apa bang hari ni untuk sarapan. Tak apalah abang puasa. Alhamdulillah, bau kari bang. Kan, dah makan tadi tuan-tuan. Buruk perangai, jauh beza dengan Nabi SAW. Nabi tak pernah membentak, Nabi tak pernah marah isteri, anak-anak Nabi, cukup sayang. Bayangkan cucu panjat belakang Nabi SAW. Tuan-tuan, kalau yang ada cucu, tanya diri sendiri, pernah? Saya memang tak pernah Ustaz, sebab tak boleh. Kalau cucu naik atas saya, memang saya 6 kaki dalam tanah terus. Yang itu tak apa tuan-tuan, jangan angkat cucu. Ada setengah yang tak boleh nak dokong, itu tak apa. Tapi siapa yang masih gagah perkasa boleh lari 10 km macam Ustaz Luqman, silalah dokong cucu masing-masing. Subhanallah, 10 km Ustaz Masya Allah. Saya kalau lari 1 km Ustaz, rasa mengah macam nak sakaratul maut. Subhanallah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT, ada satu lagi elemen yang kita sebut sebagai barakah. Bila kita
melaksanakan apa yang ditunjukkan oleh baginda Nabi SAW, pasti kita akan mendapat keberkatan. Daripada keberkatan inilah tuan-tuan dan puan rahmat, kebaikan itu akan tersebar keluar daripada rumah. Dia bukan kebaikan di dalam rumah. Contoh tuan-tuan, balik pada pesanan Nabi tadi, kita ajar anak kita bagi salam, kita pun bagi salam. Bila anak kita keluar, dia jumpa Ustaz Luqman, Assalamualaikum Ustaz. Dia jumpa Ustaz Alim, Assalamualaikum Ustaz. Dia jumpa Wadi, Assalamualaikum Datuk. Dan begitulah juga. Sebab apa? Dah terdidik daripada rumah. Kebaikan itu akan tersebar. Kalau setiap ahli masyarakat boleh buat benda di dalam keluarga mereka, pergi ke masjid, belajar sunnah Nabi SAW, dengar kuliah Ustaz Alim, kuliah Ustaz Luqman, semua mengajar tahun-tahun, ambil balik, bawa balik rumah ilmu-ilmu tersebut, praktik dalam keluarga. Saya yakin tuan-tuan, saya tak banyak keluarga yang ada di Taman Damai Jaya tuan-tuan, tapi kalau semua melakukan, mengamalkan yang telah dipelajari, kalau tak dapat 10 daripada 10 yang diajarkan, dapat jadilah tuan-tuan kita. Saya yakin insya-Allah dengan keberkatan Nabi SAW, masyarakat di Taman Damai Jaya sendiri akan mendapat rahmat Allah, limpahan daripada apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Tuan-tuan dirahmati Allah SWT, Nabi kata dalam ayat ini, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Yuhibbukumullah, kamu akan dapat cinta Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan ampunkan dosa-dosa kamu. Bayangkan tuan-tuan, daripada keluarga yang mengamalkan apa yang diajar oleh Nabi SAW, daripada keluarga yang balik kepada apa yang kita bincang di awal tadi, menyuburkan cinta kepada Nabi SAW, mendapat kasih sayang Allah, mendapat pengampunan daripada Allah SWT. Tadi Ustaz Alim kata apa? Kalau orang bertelagah, rahmat Allah tak turun. Orang ketiga nampak dua ni bertelagah, tak mau nasihat supaya baik, pun sama juga akan menjadi sebab tak datang rahmat Allah SWT. Bayang tuan-tuan, kalau semua buat baik, semua dapat rahmat Allah, semua dapat pengampunan Allah, pasti tuan-tuan apa rahmat Allah, semua akan mendapat kebaikan. Sebab itu daripada keluarga yang kecil, dia akan merebak, mengembang, menjadikan seluruh kawasan yang ada di sekeliling beramal dengan apa yang diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini yang baik. Subhanallah. Sebab itu bila kita buat majlis-majlis umpama ini, bila kita buat majlis-majlis ilmu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, sebab tuan-tuan dan puan-puan hadir pada malam ini dalam majlis-majlis ilmu yang lain, khususnya lah di Taman Damai Jaya, masjid, surau, di tempat tuan-tuan kalau ada yang bukan daripada kawasan ini, ada buat majlis-majlis ilmu, datanglah tuan-tuan. Sebab apa? Kalau Allah nak jadikan sesuatu yang baik, dalam hadis Nabi kata apa? Allah akan pandaikan dia dalam hal agama. Jadi tuan-tuan, nak dapat kebaikan ini kena ada kefahaman agama. Bermulalah dengan kefahaman agama, tahu bagaimana nak bersikap dengan ahli keluarga kita. Nescaya insya-Allah kebaikan itu akan dapat dibawa keluar. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan kadang-kadang sebut, dulu mak ayah saya selalu pesan suruh buat gini, dan kebaikan itu dibuat kepada orang lain. Kita ingat pesanan tersebut dan kita amalkan di luar. Alangkah lebih baik, bukan tak baik pesanan mak ayah. Macam tadi lah, Ustaz Luqman handsome, tapi Nabi SAW lebih handsome. Pesanan mak ayah itu baik, tetapi apa yang dipesan oleh Nabi SAW itu lebih baik. Jadi bayangkan tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah, selain daripada pesanan-pesanan seorang ibu dan ayah kepada anak dia, andai kata pesanan itu datang daripada Nabi SAW, saya tak hafal hadis Ustaz, macam mana nak cerita dengan anak-anak? Dapat mafhum pun jadilah. Ayah pergi ke masjid, tadi Ustaz cerita hadis Nabi sebut gini. Kalau sempat cantik, lagi cantik tuan-tuan, boleh tunjuk pada anak-anak, boleh bacakan dengan sempurna, share link supaya anak-anak boleh faham, supaya disuburkan perkara-perkara kebaikan dalam keluarga. Pastinya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, apa yang kita pesan dengan izin Allah, rahmat Allah SWT, keberkatan beramal dengan sunnah Nabi SAW, keberkatan, kecintaan kita kepada Nabi SAW, pastinya kebaikan itu bukan sahaja dalam rumah, bukan sahaja pada diri kita, pada anak kita, tetapi dia akan pergi mereka
meluas kepada kawasan yang lebih besar dalam masyarakat, dalam negeri dan juga dalam negara. Subhanallah. Jadi saya yakin bila ditanya tentang bagaimana daripada keluarga kecil berkembang keluar, kita yakinlah bahawasanya ada kebaikan daripada mengamalkan apa yang diajar oleh sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kalau tadi Ustaz Luqman dia banyak menyebutkan syair-syair daripada kitab. Ustaz Luqman saat ini memang jenis hafal kitab, tuan-tuan. Kita ni tak tahu apa. Saya dah try banyak kali rebus kitab, minum air panas lah pula kan. Sebab kita rebus panas-panas tu nak minum, tak jadi, tuan-tuan. Takut jadi penyakit pula dakwat dalam perut. Tapi boleh jugalah satu dua benda kan, insya-Allah. Tapi saya nak bawakan sedikit apa nama ni, lirik daripada nasyid, boleh tuan-tuan, daripada kumpulan intim, tuan-tuan dan puan-puan. Disebutkan tentang bagaimana daripada, janganlah rakam Ustaz. Nanti viral, susah. Orang panggil saya menyanyi pula lepas ni. Memanglah benar kata pujangga, tangan yang menghayun buayan bisa menggegar seluruh dunia, diasaskan oleh keluarga bahagia. Boleh tuan-tuan sikit lah Nak katanya bagaimana daripada rumah seorang ibu, walaupun duduk di rumah, kerja di hayun-hayun, tuan-tuan, tetapi kebaikan melimpah daripada seorang ibu itu boleh menjadikan anak itu seorang pemimpin pada masa akan datang yang disebutkan sebagai menggegarkan dunia, boleh mentadbir dunia ini, boleh menjadi pemimpin. Subhanallah. Saya yakin contohnya YB Dato' Pandakan hari ini menjadi seorang pemimpin, pasti dulu ada kebaikan daripada ibu yang telah dicurahkan untuk menjadikan anaknya hari ini seorang pemimpin. Subhanallah. Sebagai contoh, tuan-tuan. Begitu juga dengan yang lain, Tuan Pengerusi contohnya kan, ada kebaikan, Tuan Imam contohnya, dan lain-lain kita semua. Subhanallah. Pasti ada kebaikan daripada hayunan buayan ibu. Tapi tuan-tuan tolong jangan angkat tangan, Ustaz saya dulu kecil tak tidur dalam buayan. Fahamlah maksudnya lah kan. Maknanya ibu kita mendodoikan kita dan sebagainya. Kebaikan-kebaikan itu menjadikan itu bermanfaat kepada masyarakat. Mudah-mudahan pada apa yang kita dah sebut berulang-ulang, tuan-tuan, kebaikan itu berbentuk sunnah Nabi SAW, kefahaman tentang apa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW, cintaan kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan tersebarnya kebaikan itu dalam bentuk yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu mudah-mudahan menjawab persoalan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada Fadil Ustaz Dr. Johazrin Junaidi atas apa yang diberikan kepada kita dengan alunan lagunya. Kita nanti diviralkan oleh Ustaz Alim, seorang penasyid hebat. Dia sebut kami ni hafal kitab, yang dia tu bukan hafal kitab tapi hafal Al-Quran kan. Sebab itu dia pakai serban, kita tak pakai serban. Kita segan dengan orang yang kita dia kena pakai serban supaya Qurannya tidak keluar daripada kepalanya. Jadi kita ni tak hafal Quran, jadi kita pakai kopiah je. Jadi tuan-tuan, puan-puan, kita berada di penghujung daripada kita punya forum Perdana Mauludur Rasul. Untuk akhirnya satu yang disebutkan oleh Nabi tadi, pada awalnya Rasulullah tiba di kota Madinah Al-Munawwarah, hadis daripada Abdullah bin Salam, Rasulullah menyatakan absyus salam, iaitu wahai manusia ayuhan nas absyus salam, wahai manusia sebarkan salam. Itu juga Rasulullah mengajar kita untuk kita jadi satu keluarga yang jadi pemangkin kepada pembangunan negeri. Rasulullah sebut dalam sepotong hadis, Rasulullah kata la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kamu tak akan masuk syurga sampai kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tak akan beriman sampai kalian saling cinta mencintai. Jadi kalau tak cinta kawan sebelah, tak cinta adik-beradik, tak cinta mak ayah, tak cinta jiran tetangga, kita tak akan beriman pada Allah. Orang beriman mesti saling cinta mencintai. Maka Rasulullah pula, ala adullukum idza fa'altumuhu tahabbtum. Inginkah aku tunjukkan kepada kalian, kalau kalian lakukan, kalian pasti saling cinta mencintai. Apa dia? Sahabat kata, bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah,
kami nak tahu apakah amalan kalau kami buat kami akan saling cinta mencintai. Rasulullah kata, absyus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Jadi sebarkan salam. Tuan-tuan nampak, sesiapa sahaja sebarkan salam. YB beri salam kat kita, kita beri salam dekat YB, siapa pun. Cuma nak sebutkan betapa hebatnya Rasulullah. Rasulullah seringkali memulakan salam. Walaupun Rasulullah orang yang paling tinggi dia punya jawatan, yang paling tinggi dia punya kedudukan, tapi tidak ada mana-mana sahabat yang mampu beri salam lebih awal berbanding Rasulullah. Kalau Rasulullah jumpa orang, mesti Rasulullah dahulukan dengan salam. Jadi percayalah tuan-tuan, saya duduk di Majlis Agama Islam Negeri Johor, memang orang susah mana pun, orang tengah pelbagai masalah banyak mana pun, kalau kita beri salam, walaupun mukanya masam, sedih, kecewa, gelisah dan lain-lain, kita beri salam, mesti dia tersenyum menjawab salam. Waalaikumsalam, dia kata. Jadi kali itu kita sebarkan salam di antara kita. Jadi Rasulullah memberikan satu panduan bagaimana nak jaga hubungan sesama kita. Absyus salam, sebarkan salam, wa'adimut ta'am, kamu beri makan. Tengok bukti beri makan ni ramai orang. Cuba kalau Maulid Rasul tak ada makan, maka mungkin tak ramai lah. Jadi kerana itu penting ada makan, sebab Rasulullah memberikan pandangan. Jadi kamu berikan makan. Wasilul arham, dan hubungkan silaturahim. Dan keempat, Rasulullah kata wasallu bil-laili wan-nasun niyam. Sebenarnya yang keempat ini Rasulullah ajarkan lepas kalian dah usaha semaksimal mungkin untuk memberikan saling cinta mencintai di antara kalian. Yang isteri dah buat sebaik-baik mungkin untuk suami cinta dia. Yang suami dah buat sebaik-baik mungkin untuk isteri cinta dia. Dia buat sebaik mungkin untuk anak cinta dia. Yang YB dah buat macam-macam program untuk rakyat satu hati dan lain-lain kita buat, tetapi tidak berjaya juga. Satu yang kita perlu ingat, kembalilah kepada Allah. Solatlah pada waktu malam ketika mana semua manusia tidur. Inilah hubungan kita dengan Allah. Kita dah buat macam-macam, tapi orang tak mampu untuk pulang balik apa yang kita buat dengan penghargaan, dengan apa hasil-hasil yang kita telah usahakan. Kita kembalikan kepada Allah. Mungkin boleh jadi kenapa kita punya usaha Allah belum perkenankan, kerana kita kurang bangun malam. Jadi mudah-mudahanlah sempena dengan malam hari ini, yang Rasulullah memang boleh kata hampir-hampir seumur hidup tidak pernah meninggalkan solat malam. Bahkan ia menjadi wajib kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah tertinggal pada solat malam, esoknya Rasulullah akan qada. Kalau tertinggalkan kepenatan, ada Rasulullah pernah tertinggal, cuma beberapa kali sahaja dalam hidup. Jadi kerana itu, kita sama-samalah bangun malam untuk kita menjadi manusia yang benar-benar menghidupkan akan sunnah Nabi SAW. Dan selaku ustaz yang mungkin mengajar lama di sini, tak lama sangat pun, baru 12 tahun kan, tapi peribadi saya melihat secara peribadi perubahan yang sangat hebat di Masjid Damai Jaya. Berbanding daripada 2010 yang saya datang, maka jemaahnya sangat ramai pada subuhnya. Bahkan ketika mana solat maghrib pada bulan puasa, yang masjid lain kosong, tapi di sini dia kata, ustaz, kalau 40 orang jangan terkejut. 40 orang sebenarnya maghrib pada bulan puasa, kan buka sama-sama. Sedangkan tempat lain kosong masjid bulan puasa pada waktu maghrib. Tapi di sini ada perubahan yang sangat baik. Mungkin boleh jadi keberkatan daripada ilmu, keberkatan daripada hubungan sesama kita. Maka teruskan hubungan ini sampai bila-bila, insya-Allah menjadi satu kebanggaan baginda Nabi SAW. Dan Maulid Rasul yang kita sambut bukan berhenti di sini, bahkan kita nak tanam dalam diri kita sampai hujung nyawa kita. Kita nak melafazkan lafaz kita cinta dan sayang kepada Nabi SAW. Dan di mana-mana ada majlis Maulidul Rasul, ada mana-mana ustaz, nama Ustaz Alim Shah, nama Ustaz Johazir, dan ustaz-ustaz manalah yang menyampaikan ceramah, maka teruskan hadir majlis-majlis ilmu. Dan itulah sebenarnya untuk menambah rasa cinta dan sayang kita kepada Nabi SAW. Saya bagi pihak kedua-dua panel dan diri saya sendiri memohon ampunan maaf khusus kepada Jabatan Kuasa Masjid dan kepada pihak YB Datuk Pandak atas apa sahaja yang kekasar bahasa, tergolong bicara dan lain-lainnya. Kami tidak niat untuk menyinggung mana-mana hati dan perasaan ataupun merendahkan, tapi untuk berkongsi ilmu. Tapi kalau tersebut juga sehingga terasa hati kan, macam tadi Ustaz Alim kata, kena pada dahi aku kan, ada yang ketuk kepala ke apa, kami mohon ampunan maaf. Kami hanya untuk sama-sama menambah cinta dan sayang kepada Nabi SAW. Jadi terima kasih kepada Ustaz Halim Shah, kanda saya, dan Ustaz Johazir. Jadi walaupun saya dah niat, saya dah beritahu dengan jemaah, saya niat umur saya 40 tahun Hijriah, dah sampai ni umur 40 tahun Hijriah, saya nak mula pakai serban ketika mana. Tapi tak serban, Ustaz tak istiqamah. Tapi saya tahu Ustaz Alim tak pakai serban, maka saya hormat dengan Ustaz Alim, jadi saya tak pakai serban lah. Tapi Ustaz Jalil tak lain. Jadi mudah-mudahan Ustaz Alim, terima kasih banyak. Ustaz Johazrin juga kekainan, dulu ni lebih
berusia dan lebih ilmu, juga lebih anak ni berbanding saya, tapi isteri masih sama saya. Maksudnya masih seorang lagi. Setakat yang saya tahu lah, kalau tak tahu saya tak tahu, wallahu a'lam. Jadi yang baik itu semua daripada Allah, yang memang maaf. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, selfie tak? Aktif je. Tapi banyak nyanyi. Sebelum masuk saya, gua bincang Ustaz dah baik lah. Tukang baik lah.